Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Puan Haja Syahrul Wahida yang pastinya menjadi teraju kebenaran. Ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum, salam satu Malaysia. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum pada pagi yang nyemalah yang bening lagi ceria ini. Saya Nurul Diana binti Nur Hamidi akan bersama-sama anda untuk mengetuai forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi bijaksana, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk berbicara forum kita pada pagi ini. Mutakhir ini, seringkali kita dengar tentang isu lesbian, gay, bisexual dan transseksual, iaitu dengan nama singkatannya ialah LGBT, yang melanda negara kita dilihat semakin meningkat dari semasa ke semasa. Bukan sahaja dalam negara ini, malahan di luar negara juga. Perkara ini semakin membimbangkan terutamanya kepada masyarakat Malaysia yang rata-ratanya beragama Islam. Lesbian adalah seksual yang mengacu pada ketertarikan seksual, emosional atau romantis seorang wanita kepada wanita yang lain. Gay pula adalah istilah yang menggambarkan ketertarikan seksual romantis atau emosional seorang lelaki kepada lelaki yang lain. Bisexual adalah seksual yang menggambarkan ketertarikan seksual romantis atau emosional seorang individu terhadap dua jenis kelamin. Sebagai contoh, seorang lelaki memiliki ketertarikan terhadap wanita sekaligus kepada lelaki juga. Transgender merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identiti gendernya berbeza dari jenis kelaminnya saat lahir. Transseksual adalah istilah yang digunakan untuk transgender yang sudah melakukan perubahan fizik dengan terapi hormon atau melakukan perubahan identiti seperti perubahan nama atau jenis kelamin. Gejala dan kegiatan ini bertentangan dengan sistem kehidupan normal seorang manusia. Akan tetapi, mengapa ia telah menjadi satu perkara yang biasa di dunia dan Malaysia khasnya? Justru itu, sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam, apa kata saya memperkenalkan barisan panel saya pada hari ini. Pergi ke kota membeli selasih, sayang sidara buat halwa, berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Sejak tadi saya perhatikan tidak lekang dari senyuman itu saudari Nurhani Umairah binti Abdul Latif yang merupakan ahli panel pertama kita. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudari moderator. Berada di sebelah ahli panel pertama, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Najmi Quratul Ain binti Muhammad Fairuz. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender iaitu LGBT. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada ahli panel pertama iaitu saudari Nurhani Umairah binti Abdul Latif. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang pengertian LGBT pada masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari moderator. Sidang hadirin yang dihormati, mauduk forum kita berkisar tema permasalahan akhlak semasa iaitu LGBT dalam kalangan remaja. Remaja hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan.
Berikan saya 10 orang remaja nescaya akan saya gegarkan dunia ini. Begitulah ungkapan retorik yang pernah dikatakan oleh bekas Presiden Parti Indonesia iaitu Soekarno. Soekarno yang menggambarkan betapa gahnya peranan remaja. LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender, iaitu sebuah kumpulan yang membentuk satu badan bebas iaitu NGO di luar negara untuk membantu dan memperjuangkan kumpulan yang mengalami kecelaruan jantina ini. Golongan ini sedang berusaha untuk membawa usul supaya Seksyen 377A di Kanun Keseksaan yang mengharamkan liwat dan seks songsang luar tabi'i dimansuhkan. Alasan mereka ialah pengharaman ini bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia yang menjadi tonggak Himpunan Seksualiti Merdeka yang dicadangkan pada 9 November 2011. Lesbian secara umumnya dimaksudkan dengan amalan hubungan songsang dan luar tabi'i di antara wanita dan wanita. Di Malaysia, perbuatan ini dianggap sebagai salah satu kesalahan jenayah yang boleh dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Jika di dalam Islam, lesbian ini lebih dikenali dengan panggilan musahakah. Pada masa yang sama, mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, gay bermaksud lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Gay juga membawa pengertian yang lebih kurang sama dengan lesbian iaitu hubungan songsang dan luar tabi'i. Akan tetapi, gejala gay ini dipraktikkan di antara lelaki dan lelaki. Sesetengah orang tidak biasa dengan penggunaan bahasa gay, tetapi lebih biasa menggunakan perkataan liwat. Bisexual pula ialah amalan persetubuhan bebas antara pasangan lelaki dan perempuan. Pasangan yang dinyatakan di sini termaksudlah pasangan yang mengamalkan persetubuhan semasa sebelum berkahwin dan semasa sudah berkahwin, juga iaitu dengan menukar pasangan berkahwin dengan orang lain. Sementara itu, transgender pula membawa maksud amalan songsang untuk berkelakuan dan bersifat bertentangan dengan jantina, iaitu perempuan bersifat seperti lelaki dan lelaki bersifat seperti perempuan. Amalan ini juga turut membawa kepada pertukaran jantina yang sememangnya dilarang oleh Islam. Islam hanya membenarkan penukaran jantina bagi kaum kunsa, iaitu kaum yang memiliki dua jantina sejak lahir lagi. Kaum kunsa diberi hak untuk memilih jantina yang sesuai dengan mereka. Walaupun begitu, Islam mengharamkan dan menolak sama sekali penukaran jantina bagi yang sudah sedia lahir dalam keadaan normal. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidaklah seorang wanita itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki itu bersedap-sedapan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga berzina. Terdapat dua konsep asas LGBT dari pandangan sosial iaitu konsep essentialism dan social construction. Dua pandangan ini adalah pandangan yang saling bercanggah, di mana dalam konsep essentialism mereka yakin bahawa jenis kelamin, orientasi seksual dan identiti seksual merupakan sesuatu yang bersifat semula jadi yang tidak dapat mengalami perubahan. Juga berpandangan bahawa jenis kelamin hanya terdapat dua jenis, iaitu lelaki dan perempuan, manakala orientasi seksual pula hanya heteroseksual dan identiti jantina seharusnya selaras dengan jenis kelamin. Hal ini menyebabkan golongan yang berada di luar konsep ini dianggap sebagai tidak normal. Seterusnya, bagi konsep social constructionism, mereka yakin bahawa bukan hanya jantina, namun seks maupun identiti jantina adalah biasa. Mereka yang mempercayai konsep ini berpendapat bahawa hubungan kelamin tidak hanya terdiri daripada lelaki dan perempuan sahaja, namun turut tergolong dalam golongan transgender dan intersex. Ini sahaja saudari moderator tentang takrif LGBT ini. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih.
Sidang hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan tentang pengertian LGBT yang jelas dan menarik daripada panel pertama. Tanpa melengahkan masa, seterusnya saya mohon penjelasan daripada panel yang kedua, iaitu Saudari Nazmi Quratul Ain. Mohon saudari memberikan penjelasan untuk membahaskan tentang faktor munculnya transgender LGBT. Silakan saudari. Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, terima kasih kepada saudari moderator atas pengaluan sebentar tadi. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Inilah julung kalinya saya membahas mengenai komuniti LGBT atau lebih sering digelar maknya pengkit, darai, pondan dan bapuk secara mendalam dan ilmiah. Perbahasan ini akan menyingkap berbagai-bagai masalah peribadi, kemasyarakatan, keagamaan, kehidupan dan seumpamanya yang sebelum ini dianggap remeh dan dianggap tidak penting kerana ianya menyangkut paut dengan golongan minoriti yang tersisih daripada masyarakat. Tanpa melengah masa, saya akan mengupas lebih dalam lagi perbahasan tentang faktor munculnya LGBT. Jika para hadirin sekalian meneliti hal ini dengan mata hati, faktor utama yang menyebabkan menjadi-jadinya LGBT adalah salah faham terhadap takdir. Seperti mana yang kita tahu, ramai kalangan pengamal LGBT apabila ditegur tentang kecenderungan jantina dan seksual yang berlawanan dari fitrah manusia, ada yang menjawab bahawa itu adalah takdir Allah ke atas diri mereka dan mereka reda terhadapnya. Ini adalah kefahaman yang salah terhadap takdir. Ketahuilah bahawa keredaan terhadap takdir yang tidak disukai oleh Allah SWT pada ukuran manusia terbahagi kepada dua kategori. Iaitu kategori pertama adalah takdir yang berupa musibah seperti penyakit dan kemiskinan, manakala kategori kedua ialah takdir yang berupa sesuatu yang dilarang oleh agama seperti kecenderungan, jantina dan seks yang berlawanan dari fitrah manusia. Oleh itu, tidak ada dalil yang menganjurkan kita untuk reda dengannya. Sebaliknya, semua dalil-dalil agama mewajibkan kita untuk membencinya dan berusaha ke arah takdir yang selari dengan tuntutan agama. Pandangan kedua tentang faktor munculnya LGBT adalah pendidikan seks yang salah ini memerlukan susunan ayat yang tepat kerana dibimbangi sebarang salah faham akan menjadi sumber fitnah kepada diri saya sendiri. Ibu bapa perlu memberikan didikan seks yang betul kepada anak-anak mereka. Sebagai contoh, seorang anak lelaki perlu dididik agar cenderung dan minat kepada perempuan dan demikianlah sebaliknya terhadap anak perempuan. Tambahan pula, anak-anak juga perlu dididik tentang bagaimana cara perhubungan yang betul agar tidak terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama. Islam menuntut hubungan seksual antara lelaki dan wanita dan hubungan ini adalah syarat-syaratnya. Kesongsangan berlaku apabila anak-anak dididik seolah-olah semua hubungan antara lelaki dan wanita adalah haram. Yang melampaui batas inilah yang menyebabkan anak-anak membesar dengan kecenderungan seks yang berlawanan dari fitrah ciptaan mereka. Penyelesaian kepada punca ini tidak sahaja disandarkan kepada proses pendidikan ibu bapa, tetapi meluas kepada para penjaga, guru, pensyarah, penceramah, peranan masjid dan masyarakat. Saudari moderator dan sidang hadirin sekalian, seterusnya adalah faktor kurangnya penghayatan agama yang sering dipandang enteng dalam kalangan masyarakat. Pendidikan agama telah diberikan sejak kecil, namun pengalaman kehidupan beragama yang kurang oleh individu menyebabkan mereka cenderung ke arah gejala LGBT. Golongan yang terlibat dengan gejala LGBT tidak dapat membezakan antara perkara yang baik maupun buruk atau perkara yang haram maupun halal. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan dan faktor sekeliling yang mendedahkan golongan ini kepada gejala LGBT. Setakat ini sahaja saudari moderator, kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudari ahli panel kedua atas pandangan saudari sebentar tadi. Baiklah, menyentuh tentang peranan pihak lain, bolehkah ahli panel pertama Rohani Umairah binti Abdul Latif memberikan pandangan saudari tentang cara mengatasi merebaknya LGBT dalam masyarakat? Terima kasih saudari moderator.
Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin yang terbaik dalam mencegah penularan LGBT dalam kalangan rakyat dan penduduk di tanah Arab. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri melarang umatnya melakukan hubungan sejenis dengan mengambil kira sejarah-sejarah terdahulu. Hal yang demikian adalah kerana Allah SAW telah menciptakan manusia berpasangan dalam firman-Nya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati kebesarannya. Ayat di atas menjelaskan bahawa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan haiwan pun Allah menciptakan berpasangan untuk melestarikan jenisnya sendiri. Begitupun manusia, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis sahaja, agar manusia dapat melengkapi antara satu sama lain, melahirkan keturunan dan mewujudkan keamanan di dalam jiwa hamba-hambanya. Suatu hubungan cinta pasti tidak akan wujud jika ia datang dari perasaan yang sama jantina. Begitu juga dengan haiwan yang mempunyai fitrah yang berbeza, hingga menimbulkan satu yang baru. Manusia dapat membentuk keluarga bahagia menurut Islam, keluarga dalam Islam, keluarga sakinah dalam Islam, keluarga harmoni menurut Islam, dan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Islam. Hal yang demikian kerana LGBT merupakan penyakit sosial yang menolak hubungan berlainan jantina, dan negara akan dipandang rendah oleh negara lain. Sebagai contoh, perundangan kecil yang lebih teliti dan spesifik pindaan undang-undang syariah dan sekatan undang-undang untuk menjalani pembedahan perubahan jantina. Pemimpin juga mestilah bersifat tegas dan berani menyatakan bahawa perkara yang hak dan batil, benar dan salah dalam sesuatu perkara yang merosakkan akidah umat Islam dalam negara. Maafkan saya, saudari moderator. Saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan saudari panel pertama. Silakan, saudari. Terima kasih, saudari moderator, atas pertanyaan tersebut. Selain kerajaan dalam negara dan masyarakat yang berperanan dalam menghapuskan LGBT, individu juga memainkan peranan yang sama. Negara dan masyarakat tidak akan dapat membangun jika individu itu sendiri tidak menggalas tanggungjawab menentang penularan LGBT. Antara peranan yang boleh dilakukan oleh individu terhadap diri sendiri ialah melalui pakaian. Pakaian mestilah mengikut keadaan dan jantina itu. Sebagai contoh, lelaki mestilah berpakaian lelaki dan tidak menyerupai perempuan, dan begitulah sebaliknya. Pada hakikatnya, pakaian juga boleh menyebabkan seseorang terlibat dengan LGBT. Berdasarkan keadaan kontemporari masa ini, apabila lelaki yang terlibat dengan gejala gay, mereka akan cenderung mencari lelaki sebagai pasangannya dan beransur-ansur menukar pakaian mereka daripada pakaian lelaki kepada pakaian perempuan. Penularan LGBT dapat ditegah apabila individu sendiri menitik beratkan pakaian mereka. Individu tersebut menggunakan medium pakaian sebagai teguran buat mereka yang terjebak dalam kancah LGBT, iaitu lelaki memakai baju lelaki manakala perempuan dengan pakaiannya. Ibu bapa juga mestilah memainkan peranan untuk membentuk individu agar tidak melanggar fitrah manusia yang sebenar-benarnya. Selain pakaian, kawan-kawan juga menjadi faktor gejala. Ini berlaku secara berleluasa. Pencegahan LGBT dalam diri individu adalah berusaha dekatkan diri dengan agama dan mengingati perkara yang Allah SWT larang dan Nabi Muhammad SAW cegah. Individu yang mempunyai kawan-kawan sedemikian rupa haruslah mengajak mereka ke jalan yang benar dan kembali kepada Islam yang sebetulnya, seperti yang termaktub dalam hadis Nabi SAW bahawa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Terima kasih kepada ahli panel pertama dan panel kedua atas penjelasan itu tadi. Fenomena lesbian, gay, bisexual dan transgender dalam kalangan masyarakat ini sebagai satu bentuk gejala sosial yang wajar diberi perhatian serius oleh semua pihak. Perkara yang lebih membimbangkan ialah dari segi peningkatan jumlah yang terlibat dalam gejala ini dikatakan semakin bertambah dan lebih mendukacitakan kebanyakan mereka dari kalangan orang Islam. Sedangkan sudah jelas dan nyata bahawa perlakuan ini sama sekali dilarang dan dilaknat oleh Allah SWT. Secara kesimpulannya, walaupun secara prinsipnya perlakuan LGBT tidak dapat diterima berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan hadis,
undang-undang serta norma budaya masyarakat Malaysia, namun ia tidak menafikan hak golongan ini untuk dibimbing dan dinasihati. Sudah terang lagi bersuluh, perbuatan LGBT adalah haram di sisi Islam. Isu LGBT yang membawa kepada fahaman dan budaya songsang adalah berlawanan dengan arus sistem agama. Kemanusiaan dan kekeluargaan, perlakuan LGBT ini adalah perlakuan yang songsang yang ditolak sama sekali oleh semua agama samawi bersesuaian dengan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu LGBT pada masa kini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan masyarakat yang cakna terhadap isu-isu semasa. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada pagi ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Baik, di sini saya akan membacakan soalan yang berada di ruangan komen. Dan soalan ini akan terbuka kepada mana-mana ahli panel yang ingin menjawabnya. Baik, soalan yang pertama ialah, bolehkah kita melihat perbezaan antara lelaki yang gay ataupun tidak? Lelaki yang bertindak dalam feminin mestilah gay. Wanita maskulin dengan rambut pendek dan suara berat bermaksud lesbian. Ini adalah andaian yang banyak orang percaya. Bertentangan dengan kepercayaan umum. Anda tidak boleh membezakan sama ada seseorang itu homoseksual atau bisexual. Stereotip ini hanya digunakan untuk sekitar 15% daripada gay dan 5% daripada lesbian. Stereotip ini membingungkan konsep orientasi seksual dengan peranan jentera. Lesbian, gay dan bisexual mempunyai kepelbagaian personaliti dengan cara berpakaian, tingkah laku dan gaya hidup. Begitu juga dengan orang heteroseksual. Selain dari kepelbagaian ini, stereotip tentang orang-orang waria atau wanita maskulin tetap berlaku. Walaupun sesetengah orang gay mencerminkan ciri ini, majoriti lesbian dan lelaki gay tidak sesuai dengan stereotip tersebut. Sebaliknya, ramai lelaki adalah feminin dan wanita maskulin mengenal pasti diri mereka sebagai heteroseksual. Terdapat juga beberapa individu heteroseksual atau lurus yang mungkin berkelakuan dengan cara yang dianggap stereotip gay atau bisexual. Baiklah, terima kasih atas jawapan dan penerangan itu tadi. Kita teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu, adakah homoseksual sebagai gangguan psikiatri? Dipersilakan mana-mana panel untuk menjawab soalan ini. Persatuan Pakar Perubatan Mental Indonesia yang dilaporkan dari Jakarta Post mengklasifikasikan homoseksual, biseksual dan keadaan transgender sebagai gangguan jiwa yang dikatakan disembuhkan melalui rawatan yang sesuai. Walau bagaimanapun, banyak kajian besar berasingan dan baru-baru ini menunjukkan bahawa orientasi seksual berlaku secara semula jadi. Malah, penyelidikan menunjukkan bahawa percubaan untuk mengubah orientasi seksual dipanggil terapi penukaran atau terapi reparatif. Ianya berbahaya dan dikaitkan dengan kemurungan, bunuh diri, kebimbangan pengasingan sosial dan kapasiti penurunan keintiman. Atas sebab ini, Manual Psikiatri dan Statistik Manual Gangguan Mental DSM tidak lagi mengklasifikasikan orang lesbian, gay, bisexual atau transgender sebagai gangguan psikiatri. Homoseksual pertama kali disenaraikan dalam DSM sebagai keadaan psikiatri pada tahun 1968 dan dipadamkan pada tahun 1987. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO kemudian diikuti untuk menghapuskan homoseksual pada tahun 1992.
Walau bagaimanapun, individu yang menyoal orientasi seksualnya mungkin mengalami kebimbangan, ketidakpastian, kekeliruan dan rendah diri di kalangan banyak emosi lain. Apabila emosi ini tidak ditangani dengan betul, mereka boleh menyebabkan kemurungan.